Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung kembali PDPR Pendidikan Islam tahun 6 untuk minggu ini, minggu yang ke-23. Minggu yang ke-23. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis kita akan buat lagi 2 muka surat modul. Seperti yang dipaparkan di skrin kamu ni lah. Iaitu muka surat ini, muka surat yang pertama yang kita akan buat pada hari ini, dan ini muka surat yang kedua. Okey, 2 muka surat sahaja. Macam biasa kamu boleh tulis nama dan juga kelas di atas ni. Ini tarikh dia. Baik. Berkenaan dengan tajuk apa hari ini? Tajuknya ialah solatlah sebelum kamu disolatkan. Bidang apa? Bidang ibadah. Bidang ibadah. Ulum syariah, ibadah. Okey, baik. Iaitu sebelum kita nak mula, tajuk ni berkenaan dengan solat jenazah lah. Sebab tu tajuk dia berbunyi solatlah sebelum kamu disolatkan. Dia mengingatkan kita untuk kita sembahyang dulu sebelum kita yang disembahyangkan. Disembahyangkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang masih hidup. Kalau kita mati, kita akan disolatkan oleh orang-orang yang hidup. Okey, baik. Macam kamu dapat tengok dalam gambar ni lah. Okey, di bawah ni dia ada muka surat berapa ni? 129. 129. Okey, baik. Kita buka bagi besar sikit. Okey, di bawah ni kamu boleh tengok dia ada hadis. Okey, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ala sahibikum." Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya sembahyangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Okey, maksudnya Nabi minta kita solatkan jenazah orang lain. Sebab tu kita kena belajar bab solat jenazah ni. Walaupun solat jenazah merupakan ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian sahaja daripada kita, tapi seboleh-bolehnya sebagai orang Islam kita kena tahu, kena belajar jugalah. Okey. Apa nilai dia bagi tajuk ni? Iaitu mengingati mati merupakan ibadah. Ingat mati ni merupakan satu jenis ibadah juga. Okey, baik. Kita ke muka surat 130. Okey, 130 ni dia ada apa di sini? Dia ada yang pertamanya pengertian solat jenazah. Yang kedua hukum melakukan solat jenazah. Yang ketiga cara melaksanakan solat jenazah ni. Cara dia macam mana? Okey, baik. Okey, dan dalam kotak-kotak ni ada niat. Untuk solat untuk jenazah lelaki, niat dia macam mana? Jenazah perempuan, niatnya macam mana? Okey, dan ini jenazah kanak-kanak lelaki, dan ini niat untuk jenazah kanak-kanak perempuan. Okey, baik. Seterusnya hari ini juga kita akan tengok kaifiat ataupun kaifiat ni, cara-cara lah. Cara-cara daripada mula sampai habis solat jenazah ni. Ada berapa? Ada mula dengan apa? Mula dengan berdiri sampailah bagi salam lah kali 10 langkah ataupun 10 rukun lah untuk solat jenazah ni. Okey, baik. Ini dalam kotak ni merupakan dia bagi penerangan tentang kedudukan jenazah. Berbeza nah, kedudukan jenazah laki dan jenazah perempuan berlain. Okey, baik. Dan ini rumusan untuk tajuk ni. Itu sahaja kita akan tengok pada hari ini. Baik, sebelum tu kita tengok dulu soalan
apa yang dia akan tanya kita. Baru kita boleh buat latihan. Baru kita boleh baca. Lagi kita dapat gambaran dah kat mana yang kita kena ingat dan kat mana kita nak cari jawapan. Okey, baik, kita baca dulu soalan. Yang pertama, dia kata apa? Jawab soalan-soalan di bawah. Okey, baik. Ini soalan nombor 1. Berikan pengertian solat jenazah. Okey, berikan pengertian apa dia yang dimaksudkan dengan solat jenazah ni. Yang kedua, nyatakan hukum solat jenazah. Yang ketiga, berapa kalikah takbir yang dapat di dalam solat jenazah. Yang keempat, tuliskan niat bagi solat jenazah lelaki. Yang pertama, tulis niat bagi lelaki. Yang kedua, jenazah perempuan. Dan soalan yang kelima, berapakah rukun bagi solat jenazah. Okey, ini di sini ustaz dah tuliskan dah. Di mana nak dapat jawapan dia, muka surat berapa, jadi kamu boleh cari di situ. Okey, contoh soalan nombor 1, berikan pengertian solat jenazah. Baik, kita akan tengok pengertian solat jenazah. Atas sekali ni ialah pengertian solat jenazah. Maknanya kamu akan ambil daripada mana? Daripada sini. Solat jenazah dilakukan oleh, mula pada sini ya, mula daripada solat ni sampailah titik ni. Apa dia pengertian dia? Kita tengok. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, itu maksud solat jenazah. Iaitu orang Islam yang hidup, dia sembahyang ke atas orang Islam yang meninggal dunia. Okey, kamu pun ambil lah daripada sini sampai titik ni, titik bawah ni, daripada solat ni sampai titik ni, dan salin di nombor 1. Okey, baik. Yang kedua soalannya, nyatakan hukum solat jenazah. Okey, soalan kedua, nyatakan hukum. Ni di sini. Hukum melakukan solat jenazah ialah fardu kifayah. Okay, itu hukum dia. Hukum melakukan solat jenazah ialah fardu kifayah. Titik. Pendek saja. Okay, baik. Itu soalan nombor 3. Itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Berapa kalikah takbir yang terdapat dalam solat jenazah? Okey, untuk soalan ini, kita kena pergi tengok ke muka surat yang sini. Cara-cara ataupun step by step, langkah demi langkah untuk menunaikan solat jenazah. Jadi, kita boleh tahulah berapa kali takbir. Okey, baik. Kita baca sama-sama. Kaifiat. Kaifiat ni maksudnya cara-cara lah. Cara-cara melaksanakan solat jenazah. Okey, baik. Yang pertama, kita kena berdiri bagi yang mampu. Okey, berdiri. Yang kedua, berniat dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Okey, niat dalam hati saja aku solat ke atas jenazah. Kalau laki-laki lah, kalau perempuan-perempuan lah. Okey. Ya, itu niat dalam hati. Niat dalam hati ni ialah bahasa Melayu tu, sahaja-sahaja tu. Kalau bahasa Arab yang usolli tu kita panggil sebagai lafaz niat. Niat ni dalam hati. Waktu kita angkat tangan Allahu Akbar, dalam hati kita terlintas, iaitu contoh kalau jenazah lelaki saja aku solat ke atas mayat lelaki ini, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, di sini kita dah tahu dah kata bilangan takbirnya ada 4 takbir. Okey, jadi kita pun ambil lah perkataan ni 4 takbir. Okey, ini ya, 4 takbir. Kita pun PC di sini lah. Berapa kalikah takbir yang dapat dalam solat jenazah?
4 takbir. Okay, kita dah jumpa jawapan. Yang soalan keempat, tuliskan niat bagi solat jenazah. Yang pertama lelaki. Okey, di mana nak ambil tuliskan? Tuliskan niat bagi solat jenazah lelaki. Okey, ini solat jenazah lelaki. Yang sini ya. Ini tuliskan niat dia. Okey. Kalau muat kamu tulis sekali dengan maksud lah. Kalau muat lah. Kalau tak muat kamu ambil yang atas ni sahaja. Okey. Tu jenazah lelaki yang color biru ni. Kotak color biru. Okey. Yang kedua, niat solat jenazah perempuan. Okey. Yang perempuan kamu ambil yang ini kotak color pink. Kalau muat kamu boleh tulis sekali dengan maksud. Okey. Ini solat jenazah perempuan yang kotak pink ni. Okey. Dan ini maksud dia. Ini solat jenazah lelaki dan maksud dia di bawah ni. Okey, baik. Berapakah rukun bagi solat jenazah? Okey. Kita akan tengok balik di sini. Kita sambung balik tadi. Yang pertama, kita bila nak solat jenazah, kita kena berdiri. Yang kedua, kita niat. Waktu takbiratul ihram, waktu duduk Allahu Akbar tu, kita niat dalam hatilah. Kalau jenazah tu laki, kita pun saja aku solat ke atas jenazah ini. Ke atas mayat laki ini 4 takbir. Fardu kifayah. Fardu kifayah ni kita kena sebut sebab nak bezakan dengan solat fardu kita yang 5 waktu tu. Sahaja aku solat ke atas mayat laki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey. Tu cara kita nak niat lah. Okey, seterusnya lepas niat kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Seterusnya kita takbir lagi. Takbir yang kedua. Lepas takbir yang kedua, kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan tambahkanlah kemuliaannya dan limpahkanlah rahmat kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Itu maksud selawat kepada Nabi. Maksud selawat lah ni. Maksud selawat ni. Okay, maksud dia ni, kamu tak ingat, kamu tak baca pun tak apa dalam solat tu. Kamu cuma selawat macam biasalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu, lepas saja selawat, takbir pula yang kali ketiga. Okay, takbir kali ketiga. Berdoa untuk jenazah. Lepas takbir kali ketiga, kita kena berdoa untuk jenazah. Doa pun ada doa untuk jenazah laki, ada doa untuk jenazah perempuan. Okey, bezanya antara doa jenazah laki dan doa jenazah perempuan ni di hujung-hujung ni. Okey, yang dia highlight color merah ni, yang dia tulis dengan warna merah ni. Beza tentu sahaja. Bunyi doa nak sama. Okey, macam mana? Kita baca yang laki dulu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Beza. Kalau laki, hu. Kalau perempuan, ha. Okey, baik. Apa maksud doa ni? Doa ni kamu tak payahlah duk angkat tangan. Kamu qiyam macam biasalah. Cuma bacalah hati. Okey. Lepas takbir yang ketiga, baca doa ni dalam hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosanya, limpahkanlah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah segala kesalahannya. Kita berdoa kepada orang yang meninggal tu. Okey, habis saja baca doa, yang pendek saja doa ni. Kamu pun takbir lagi sekali, iaitu takbir yang kali terakhir lah.
takbir kali keempat. Okey. Berdoa untuk jenazah sekali lagi. Okey, kali ni doa dia macam ni pula. Allahumma, ini untuk laki ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Okey, sama juga dengan perempuan, cuma dekat hu tu kamu tukarkan jadi ha. Itu untuk jenazah perempuan. Apa maksud doa ini? Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau hampakan kami daripada mendapat pahala menyembahyangkannya, dan janganlah engkau sesatkan kami. Okey. Janganlah engkau sesatkan kami, dan ampunilah kami dan si mati. Okey, ini doa untuk diri kita sendiri dan juga doa untuk jenazah tu. Okey, seterusnya dah habis doa yang kedua, kita pun bagi salam. Okey, di sini kita nampak bahawa solat jenazah ni ada 4 kali takbir dan tidak ada rokok, tidak ada sujud. Dia nak lebih kurang nak sama dengan sembahyang raya lah yang ada takbir banyak kali tu kan. Tapi bezanya sembahyang jenazah ni dia tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan ada orang yang piduk rokok, piduk sujud pula. Okey, baiklah. Okey, maksudnya ada 10 rukun. Solat jenazah ada 10 rukun. Okey, baik. Ini cara kedudukan jenazah. Okey, kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah. Untuk jenazah laki, letakkan kepalanya di sebelah kiri imam dengan bahagian badannya di sebelah kanan imam. Manakala imam berdiri di bahagian kepalanya. Imam kena berdiri di bahagian kepala. Okey. Untuk jenazah laki. Untuk jenazah perempuan pula dan khunsa, letakkan kepalanya di sebelah kanan imam. Manakala imam berdiri di bahagian punggungnya. Okey, itu untuk perempuan. Dan juga jenazah khunsa. Okey, rumusan. Umat Islam dituntut melaksanakan solat jenazah kerana solat ini merupakan tanggungjawab Muslim yang hidup ke atas Muslim yang meninggal dunia. Okey, sebagai orang Islam, solat jenazah ni ialah tanggungjawab setiap umat Islam yang hidup ke atas umat Islam yang meninggal dunia. Amalan ini dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri. Okey, baik. Okey, kita dah baca rumusan, jadi kita tengok latihan. Ini pun kita dah jumpa jawapan dia. Kita tengok latihan yang muka surat 1 lagi untuk hari ini. Apa dia suruh? Tuliskan syarat. Tuliskan syarat ni. Ini syarat. Pada syarat sah solat jenazah, dan tuliskan rukun pada rukun solat jenazah. Okey, dia bagi situasi ataupun keadaan di sini. 9 keadaan. Jadi kalau kamu rasa perkara tu merupakan syarat bukan rukun, kamu pun tulislah di sini syarat. Ambil di sini perkataan syarat. Kalau kamu rasa rukun, okey, rukun, kamu pun tulis di sini. Okey, baik. Rukun ni lebih kepada waktu solat jenazah tu. Waktu solat jenazah yang ada 10 tadi ni, perkara-perkara yang kita buat waktu solat tu, itulah rukun. Lain pada tu syarat. Okey, baik. Yang pertama, okey, membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Okey, yang ni yang dalam solat ke luar solat? Kalau dalam solat,
Baca Fatihah selepas takbiratul ihram ni, rukun kamu ambil tulis rukun. Kalau luar solat kamu tulis syarat. Dalam solat rukun. Ni rukun. Kalau yang perkara-perkara tu dalam solat jenazah. Kalau luar solat jenazah kamu tuliskan syarat. Okey. Yang pertama membaca Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Okey, syarat ke rukun? Dalam solat ke luar solat? Kalau dalam solat tulis rukun. Kalau luar solat tulis syarat. Okey, yang kedua, jenazah telah dimandikan. Ini dimandikan ni dalam solat ke luar solat? Kalau luar solat syarat. Okey, baik. Yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Takbir 4 kali, kamu fikir tengok solat ke luar solat. Okey, yang keempat, jenazah telah dikafankan. Ini luar solat ke dalam solat? Jenazah telah dikafankan. Orang kafan jenazah waktu mana? Luar solat ke dalam solat? Yang kelima, meletakkan jenazah di hadapan jemaah. Angkat mayat, pitok depan jemaah. Okey, yang keenam, berdiri bagi orang yang berupaya. Berdiri. Adakah berdiri ada di sini? Ada dalam cara-cara sembahyang ni. Kalau ada, maksudnya itu ialah rukun. Yang ketujuh, membaca selawat ke atas Nabi selepas takbir kedua. Dan yang ke-8, memberi salam selepas takbir keempat. Yang ke-9, berdoa untuk si mati selepas takbir ketiga. Okey, sekali lagi diulangi. Kalau perkara-perkara tu dalam solat, yang kita lakukan dalam solat, itu ialah rukun. Ni rukun. Kalau luar solat, perkara tu kita lakukan, itu ialah syarat. Itulah beza antara rukun dan juga syarat. Okey, baik. Ini soalan last sekali, soalan bonus. Tuliskan 3 perbezaan antara solat fardu dengan solat jenazah. Okey. Tuliskan 3 perbezaan antara solat fardu dengan solat jenazah. Okey, 3 perbezaan. Okey, kamu boleh tulis di sini di ruang kosong ni. Fikir sendiri tengok apa bezanya solat fardu dengan solat jenazah. Okey, contoh paling mudah sekali. Solat fardu ada rokok. Manakala solat jenazah tidak ada rokok. Okey, jadi macam mana nak tulis jawi? Okey, hari tu ajak dah kamu pergi ke ijawi converter. Okey, ambil yang atas kali ni, ijawi.net ni, ijawi.net. Kamu klik. Okey, lepas tu type di sini. Type bahasa Melayu lah di sini ya. Solat fardu. Solat fardu ada rukuk. Manakala solat jenazah tidak ada rukuk. Okey, ini contoh saja untuk yang pertama. Okey, dah type di sini website ni ijawi.net ni, kamu pun klik convert. Ini dah jadi dah tulisan jawi. Kamu pun salinlah di ruang kosong jawapan tadi yang pertama. Itu cara dia nak tulis jawapan dalam jawi. Kalau kamu tak pandai mengeja, kamu boleh gunakan ijawi.net ni. Okey, baik. Type bahasa Melayu di kotak atas ni. Kemudian klik convert dan dia akan
tukarkan kepada kamu ke dalam tulisan jawi. Kamu pun ambil dan salin di sini. Okey, jawapan nombor 2 dan nombor 3 kamu perlu fikirkan sendiri. Itu sahaja PDPR kita pada hari ini. PDPR Pendidikan Islam tahun 6 yang terakhir sebelum kita semua bercuti untuk Hari Raya Aidiladha. Jadi, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.